peguam, contohnya untuk menguruskan ataupun syarikat untuk tujuan pembayaran hutangnya atau pemulangan barang pinjamannya, barang yang pinjaman dipinjam barang, nak pulang kembali dia dah tak uzur, maka dia lantik orang dan sebagainya. Yang penting orang itu adalah orang yang boleh menerima amanah dan boleh dipercayai. Maka berdasarkan keterangan ini dapat difahami bahawa pemegang amanah ialah orang yang bertanggungjawab menguruskan hal ehwal anak yang pemberi amanah, pemulangan pinjaman, pembayaran hutang dan sebagai itu sebagai wakil. Pemegang amanah ini adalah sebagai wakil kepada si mati melalui tanggungjawab yang diberikan oleh si mati. Kitab ini ditulis oleh orang Arab, diterjemah dalam bahasa Melayu. Saya tak pastilah di negara Arab ni ada tak syarikat amanah seperti kita di Malaysia ni. Setakat yang saya tahu dululah tak jumpa. Jadi lantikan mungkin berdasarkan dia melantik peguam atau individu tertentu yang menguruskan harta dalam bentuk amanah. Tapi kita di Malaysia ni kita ada institusi yang jelas ni, contohnya Amanah Riban Had yang saya sebutkan tadi lah. Jadi hukum pegangan amanah ini, hukum asalnya adalah harus kita melantik seseorang menguruskan harta kita. Tetapi dalam keadaan tertentu hukumnya berubah menjadi wajib. Ada waktunya kita ada mungkin tanggungan yang sekiranya kita tidak meletakkan amanah pada seseorang menguruskannya, dia akan menjadi darar, kerosakan, boleh membawa kerosakan yang lebih besar, mudarat kepada orang-orang yang tinggal. Al-Imam Al-Azra'i ada menyebut, Imam Al-Azra'i ini adalah seorang faqih dalam mazhab Syafi'i. Dia merupakan murid kepada Imam Zahabi, orang di Syam, orang asal dari Syam. Jadi Imam Al-Azra'i ini menyebut apa yang jelas adalah wajib bagi ibu bapa untuk mewasiatkan hal ehwal anak-anaknya sekiranya mereka tidak mempunyai datuk yang layak menjaga mereka, kepada seseorang yang boleh dipercayai, jujur, berupayaan jika beliau merasakan bahawa apabila dibiarkan hartanya akan dikuasai oleh seorang yang tidak amanah, sama ada oleh hakim atau seumpamanya, maka ibu bapa itu wajib memastikan bahawa harta anak-anaknya tidak hilang begitu sahaja. Ini disebut di dalam Al-Qawaidul Muhtaj fi Syarah Al-Minhaj. Jadi Imam Azra'i ini dia menyebut mungkin situasi ini sebab waktu kitab mereka tulis ini tidak ada syarikat amanah lah. Sebab mereka ni kehidupannya macam kita hari ni lah. Kalau duduk di kampung-kampung tak tahu nak wakil pada satu. Jadi bagi orang yang mempunyai harta, kemungkinan anak yang ditinggalkan, anak belum balik tadilah, dia ada harta, anak dia pun ada, kemudian tidak ada orang lain yang boleh diharap dalam keluarga. Mungkin dia ada anak saja tapi tak ada, datuk dah tak ada, bapa saudara pun tidak ada contohnya. Jadi ibu bapa ini dalam keadaan mungkin dah di penghujung usia ataupun dalam keadaan sakit, dia wajib melantik seseorang untuk menguruskan harta dia dan menguruskan anak, anak. Bukan harta saja, mungkin anak sekali lah. Sebab kalau bagi anak itu saja, anak itu sendiri pun tak sampai tahap boleh menjaga harta. Jadi wajib ketika ini dia mencari seseorang yang jujur, yang amanah untuk mentadbir dan memegang amanah harta. Dikhawatiri kalau tidak dibuat begitu akan diambil oleh orang yang tidak selayaknya. Disebut sini oleh hakim. Hakim itu pemerintah. Mungkin Wallahu a'lam, kadang-kadang kita ditulis kerana melihat
senario-senario yang berlaku pada waktu itu. Kemungkinan ada pemerintah yang bila dia mengambil harta anak-anak, harta-harta orang yang tidak mampu mentadbir ini daripada ibu bapa yang telah pergi, jadi dia tidak menguruskan dengan baik. Dia kita panggil urus tadbirnya lemah. Kadang-kadang bukan jahat tapi lemah. Ada orang kadang-kadang dia bukannya orang yang jahat, bukannya orang yang suka ambil harta orang, tapi lemah mentadbiran. Warak soleh, lemah mentadbiran. Masalah juga. Jangan kita nak bagi orang dalam bab amanah ni bukan saja amanah, tetapi hendaklah orang yang berkeupayaan, capability lah kita panggil, orang yang ada keupayaan. Dan juga kita nak cari pemimpin ni bukan nak pemimpin mesti soleh saja, soleh tapi lembab tu boleh. Bagus dia jadi pemimpin ni, kuat semayang malam, bagus semayang malam banyak, dia pun bagus dia ni, tapi lembab. Contohnya lah, tak kata siapa ni, saya nak cerita tajuk ni. Jadi tak jadilah, dia tak sampai maksud qawiyun amin. Orang yang sebaik-baik kita lantik itu adalah yang qawi, yang ada kekuatan dan amanah. Kekuatan atau qawiyun bermaksud dia ada capability dalam bidang yang hendak kita lantik itu. Kalau dalam bab urus tadbir, hendaklah orang yang patuh kepada pengurusan. Dia pengurusan yang cantik, kemas, tak culas, bukan warak saja. Warak saja tak jadi. Dia kena orang yang ada sistem. Dengan itu, maka dengan ini jelaslah bahawa pegangan amanah adalah wajib ketika ada kemungkinan besar hak pewasiat dan penerima wasiat akan hilang jika diserahkan kepada seseorang untuk menguruskannya. Jika tidak diserahkan kepada seseorang untuk menguruskannya, tujuannya adalah untuk mengelakkan mudarat. Demikian juga sekiranya dikhawatiri hak anak-anak yang masih kecil akan hilang atau terdedah kepada ancaman, maka ibu bapa wajib menyerahkan amanah kepada sesiapa yang dipercayai untuk menguruskan mereka demi kepentingan mereka dan anak-anak mereka. Jika tiada perkara yang perlu dibimbangkan, maka pegangan amanah hanyalah sunat dan bukan satu amanah yang digalakkan. Kalau kita di Malaysia ni, kata bab anak-anak yang bawah umur ni, dia akan bab amanah dari sudut harta anak kita kena lantik seseorang. Tapi kalau bab jagaan sahaja, hadanah ni kena bawa ke mahkamah syariah. Mahkamah syariah akan tentukan dalam pertikaian rumah tangga. Bila berlaku perceraian, selalunya bab hadanah ni akan didebatkanlah, dihujahkan di mahkamah. Nak ikut ayah ke nak ikut mak, ya? Itu bab hadanah ni termasuk dalam pegangan amanah. Sebenarnya kita, anak kita nak duduk dengan siapa selepas berlaku perceraian ibu bapa. Dan kemudian ibu bapa tu pula dah sampai masa atau sakit pula. Jadi siapa pula selepas ibu bapa yang akan pegang amanah menjaga kanak-kanak ini, anak yatim ni, ya? Jadi hari ini setakat yang saya lihat tidaklah menjadi isu sangatlah. Isu itu tak ada, maksudnya dah ada institusi. Kita ada mahkamah syariah dan kita ada jabatan pendidikan masyarakat yang menjaga hak ehwal anak-anak ini. Namun begitu, masyarakat lain kena prihatin. Kalau masyarakat setempat, ketua kampung kena tahu, memanglah pegangan amanah ni orang itu punya harta dan dia menanti. Tetapi orang yang memegang amanah ketua di satu tempat, penduduk dia kena tahu bagikan penduduk, iaitu ketua kampung lah. Kalau kat kampung, ketua kampung. Dalam sini ketua penduduk lah ya. Tapi beza sikit sebenarnya, ketua penduduk tak ada allowance. Tak ada allowance ketua penduduk. Takkan saya tahu tak ada allowance. Ketua kampung ada allowance, dia lain sikit. Daripada kita mungkin saya jahil sikit bab ini, tetapi dari sudut tanggungjawab tu, ketua kampung tu jelas sebab dia ada allowance dia dan dia ada perkara apa dia
panggil file kerja itu, file manager dia tu, dia ada. Saya tak nak tengok lah file manager ketua kampung. Tapi kalau ada gaji, ada allowance, dia mesti ada file manager. Ya. Jadi salah satunya dia kena tahu hak ehwal anak-anak kawasan dia. Termasuk dalam kanak-kanak yang ada serahan amanah yang perlu diamanahkan. Mungkin ibu bapa kadang-kadang dia lupa. Sama-sama atas sekolah contohnya. Atas sekolah ni tak sampai tahap yang dia sedar perlu kepada buat amanah. Tak tahu meninggal je. Aksiden contohnya, tak tahu. Saya pun tak tahu bila meninggal. Aksiden meninggal. Jadi anak tu tinggal lah kepada kadang-kadang betul lah pada mak bapa dan ibu bapa saudara dia. Tapi kadang-kadang sampai kat situ dia ada isu ya. Macam kes kemalangan tu saya ingat bila sampai ke pak saudara atau mak saudara dia, ada isu dari sudut amanah harta yang dipegang itu. Sebab itu kalau kita ini ada ruang ketua kampung lah, boleh campur tangan ya. Campur tangan dalam bidang kuasa dia lah, untuk melihat agar tersusun harta-harta ini dipegang oleh orang-orang yang diamanahkan. Hikmah disyariatkan pegangan amanah. Hikmah di sebalik pensyariatan pegangan amanah ini adalah kerana ia sebagai suatu keperluan demi menjaga kepentingan manusia. Seseorang manusia yang hampir menemui ajalnya berkemungkinan masih mempunyai ikatan dengan orang lain, seperti simpanan atau pinjaman yang masih ada hutang dan perlu diselesaikan selepas kematiannya. Ini berkemungkinan beliau mempunyai anak yang kurang upaya menguruskan harta dan perlu mereka melantik seseorang yang berkemampuan untuk menguruskan hal-hal ini. Sebab itu awal dulu, bila awal saya mengajar faraid, saya ada sebut kita ni kena buat file diri lah, file peribadi ni, file harta. Sekurang-kurangnya file kita ada, kita serah kepada orang yang selayaknya, mungkin pasangan kita pun sebagai satu amanah. Kalau kita jenis duit banyak, kita kena ada peguam ya, peguam yang kita serahkan file tu untuk dia meneliti, dia simpan, dan apa-apa terjadi pada kita ada amanah. Tuan-tuan kalau tengok cerita 3 Abdul tu kan, ada Sulaiman Akhlaqan tu, tu pemegang amanah tu. Dia kerja dia. Cuma bila kita nak buat gitu, macam saya sendirilah, saya ada buat. Bila saya ni adalah kamar yang bahaya. Tapi cerita lah, bila kita buat gitu, orang rumah ni pelik lah, abang ni kenapa dia tanya, dia akan begitu. Padahal kita nak bagi tahu kalau jadi apa lagi, mesti dia tu doa yang tak baik. Bukan begitu, kita tak tahu waktu akan datang. Jadi kita kena transparent. Kadang-kadang saya bagi password bank, bagi berapa simpanan saya kat mana-mana, berapa hutang, bagi tahu orang rumah. Ni file, kalau jadi apa-apa ni file ni. Jadi dia risau sebab macam tebiat. Tebiat ke. Jadi bila jadi apa-apa, patutlah dulu dia buat ini, dia nak pergi. Kan selalu orang macam tu. Jadi cerita itu menjadikan fobia kalau kita nak buat. Sebenarnya tak betul. Yang kita dari awal ni, sementara kita ada upaya bercakap, ada upaya untuk bergerak, ada upaya untuk memberitahu orang lain, sekarang kita kena sedia. Buatlah file, termasuk saya. Ya, tak siap-siap lagi file. Tapi maksudnya buatlah secara berperingkat agar apa-apa kemungkinan terjadi pada diri kita, kita cakap itu pada orang lain pun, anak-anak ke, isteri-isteri ke, kalau ramai isteri, siapkan itu file dia agar sama-sama dapat menyusun dan memudahkan orang lain. Tidak kita lantik orang pun sebagai pemegang amanah, pasangan kita pun tahu kita punya hak, tanggungjawab kita, berapa banyak hutang kita, berapa harta kita pegang dan sebagainya. Ya, sementara kita ada upaya. Sebab itu disebut hikmah pensyariatan pegangan amanah ini
adalah persediaan sebelum seorang manusia itu menemui ajalnya, yang berkemungkinan masih ada ikatan dengan orang lain. Kita ada ikatan, kan tuan-tuan? Tuan-tuan lain tak tahu lah, saya banyak ikatan dengan bank saja, pinjam kereta, pinjam rumah. Bersikap lah, kereta dengan rumah lah biasa, pinjaman peribadi lagi, ya? Dan pinjaman pelajaran lagi. Jadi pegangan siapa hak tahu yang tahu itu? Memanglah kerajaan memang tahu, BNM detect je. Tetapi dari sudut saudara kita yang terdekat, tahu tak? Kadang-kadang apa-apa kita selesai tak hutang-hutang itu. Contoh, ya. Berapa habis? Ceramah pertama ni jadi ceramah yang terakhir kan? 7 syuruk, 7 10. Biasa saya berhenti syuruk lah ya, dari 10 minit boleh betul kan? Syarat pemegang amanah, sebab tajuk ringkas je dan tajuk mudah je, tak ada kira-kira tuan-tuan yang pening kepala. Syarat pemegang amanah ini dinyatakan secara logik akal pun kita boleh agaklah. Ini kalau melibatkan orang tertentu. Kalau melibat institusi, otomatik institusi itu telah mematuhi prosedur dan kehendak-kehendak yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi kalau sudah institusi, kita tak risau sangatlah. Macam Amanah Raya Berhad, otomatik kita tahu, sebab dia dah lantikan yang jelas menepati syarat-syarat pemegang amanah. Tapi kalau kita cari orang tertentu, sama ada berguam ataupun orang yang kita rasa layak pemegang amanah itu, kena lihat syarat dia. So, pertama, hendaklah orang itu mukallaf, balik dan berakal. Ya. Kemudian merdeka. Ini tak ada isu, sebab tak ada lagi King Merdeka. King Merdeka ni hamba lah. Tapi janganlah, walaupun tidak ada hamba, janganlah kita lantik pemegang amanah tu banduan. Banduan pula, bukan banduan, orang yang dalam penjara. Sebab walaupun dia itu tak termasuk dalam hamba, tetapi dia tak merdeka. Banduan ni beza sikit lah dengan hamba. Hamba ni dia tak boleh memiliki harta, banduan boleh, tapi dia terhad pergerakan. Janganlah cari banduan sebagai pemegang amanah, nak pula banduan penjara seumur hayat, lagilah tak kena langsung. Ya, banduan sekejap boleh lah ya, tapi pada saya biarlah dia keluar dahulu ya. Kemudian Islam, kalau cari lawyer Islam lah dalam bab amanah ini. Sebab dalam mazhab Syafi'i dia letak Islam. Mungkin mazhab lain dia tak kisah sangat, sebab ada kitab sebut walau bagaimanapun sah menyerahkan amanah dari orang kafir zimmi kepada kafir zimmi, dan daripada kafir zimmi kepada orang Islam. Jadi dalam bab asasnya amanah ini hendaklah diserahkan pada orang Islam, jangan diberi kepada orang kafir ya. Tapi saya ingat dalam sudut undang-undang dia tidak ada halangan, walaupun saya tak tahu sangatlah dalam undang-undang ni. Tapi kalau boleh carilah lawyer Islam kalau kita lantik lawyer untuk menguruskan harta kita, jangan cari yang bukan Islam. Adil, orang yang dipercayai asalnya adil ni maksudnya orang yang tidak melakukan dosa besar dan tidak terkerap ataupun tidak konsisten melakukan dosa kecil. Itu secara zahir lah kita faham maksud adil ya. Kalau nak lantik orang yang memegang amanah, jangan cari yang fasik. Yang fasik ni adalah lawan kepada adil tadi lah. Itu orang yang melakukan dosa besar, ataupun orang yang konsisten melakukan, kerap lah konsisten, selalu buat ya, selalu membuat dosa kecil secara konsisten, ataupun berbangga melakukan dosa kecil, buat dosa kecil tapi dia bangga. Jadi dia termasuk dalam orang yang fasik. Ya. Sebab apa? Bangga itu dah masuk dosa besar lah, dan dosa yang dia tak ada sampai dosa besar mubiqat sama orang mubiqat tu, tapi dosa itu bukan dosa kecil, dia dosa atas sikit, dosa sederhana kita panggil dosa yang tapi buat konsisten.
Betul riak pula. Dia buat betul dia bangga pula buat dosa kecil. Contohnya dia tak pakai tutup aurat. Tutup aurat dia tak masuk dosa besar. Ya. Contohnya pakai skor pendek, contohnya kan. Tak pakai baju pula. Lepas tu bangga pula. Ya. Bangga pula dengan perbuatan dia. Tak ada orang tegur. Mana ada orang yang tegur aku? Wah, dia ada perasaan begitu. Itu fasik jadi. Gerik dia jadi gerik fasik. Kemudian seorang yang layak dan mampu untuk menguruskan amanah, orang itu adalah orang yang layak. Janganlah cari orang yang ada penyakit, ataupun orang yang disebut sini bodoh. Saya sebutlah bodoh. Jangan bagi kepada orang yang bodoh, orang yang sakit, ataupun orang yang dah ada usia. Sebab baru nak bagi serah amanah, orang yang serah amanah sampai mati dulu. Orang yang menerima amanah mati dulu, contohnya lah. Ya, jangan cari orang yang lanjut usianya, terlencah akal, atau seorang yang pelupa. Pelupa pun jangan juga bagi amanah pada orang yang lupa. Kita panggil apa, orang nyanyuk tu ya, nyanyuk pelupa. Lupa sampai dia naik tangga pun dia lupa. Kan orang cerita orang tua dia cerita tuan-tuan, dia tak boleh siapa. Dia naik tangga, dia berhenti sekejap. Dia berhenti, dia tak tahu nak turun ke naik. Bila orang tanya, kenapa tak naik? Lupa dah, tadi aku naik tangga ke turun tangga. Tu lupa dia. Bukan lupa nama, tengah berjalan tu lupa dia naik tangga ke turun tangga. Tu cerita lupa dah. Bila orang kita, ini kita panggil nyanyuk. Nyanyuk ni sebut dalam Quran kan. وَمِنْهُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْهُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِهِ شَيْئًا مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. Ada di antara kamu itu, mereka itu maksud manusia itu yang kami, yakni Allah, kami awal meninggalkan atau matikan mereka awal. Dan ada di antara mereka yang kami panjangkan umurnya sehingga tidak mengetahui ilmu ataupun tidak mengetahui apa-apa. Maksudnya nyanyuk, dipanjang usia kata Allah, dan aku hilangkan ingatan dia. Ingatan tu bila sampai umur 90 ke atas tu dia mula lupa kan. Allah sebut begitu dengan kehendak dan iradah Allah, ya. Menunjukkan Allah ini berkuasa. Berdasarkan syarat tersebut, boleh menyerahkan amanah kepada orang buta, tapi tidak digalakkanlah. Sebab urus takbir dia lemah lah biasanya, susah sikit, orang boleh tipu. Kemudian boleh kepada perempuan, wanita, tidak ada halangan kepada orang perempuan. Maksudnya kalau cari lawyer perempuan, janganlah bising pula, lantik orang lawyer perempuan, tak ada masalah. Suruh orang perempuan yang boleh lembu pun pada waktu korban akikah pun boleh sebenarnya. Tapi jangan lupa kan, orang perempuan yang boleh lembu atau kurban, boleh, tak ada masalah. Saya tak nak nampak, tapi tengok orang tunjuk orang perempuan yang boleh, okey lah. Orang lelaki takut lagi bagaimana lagi orang perempuan. Tak salah orang perempuan menyembelih lembu atau kerbau, ya? Boleh. Yang tak bolehnya orang perempuan ni kahwin lebih dari seorang tak boleh lah. Seperti itulah. Menerima amanah boleh, menjadi hakim boleh, hakim syar'i perempuan. Setakat ni juru nikah tak ada lagi dia bagi orang perempuan juru nikah. Bukan tak boleh, saya rasa boleh je, tapi dia ada step yang dia tak boleh buat, iaitu apabila wakil lafaz akad nikah, tu dia tak boleh buat. Sebab tu dia tak boleh jadi juru nikah tu. Menguruskan pernikahan boleh, yang menguruskan, tapi bab menjadi wakil untuk melafazkan akad, tu dia tak boleh. Jadi memang kena lelaki. Jadi wanita boleh menguruskan amanah, dan Umar Al-Khattab pernah menyerahkan amanah kepada anak perempuannya Hafsah sebelum kematiannya. Bahkan
Mereka lebih berkelayakan daripada orang lain sekiranya mereka memenuhi syarat-syarat pemegang amanah, kerana mereka mempunyai perasaan belas kasihan kepada anak-anaknya. Ya. Ada waktunya perempuan ni lebih baik memegang amanah berbanding dengan lelaki. Sebab kadang-kadang perempuan yang dia pegang rigid, dia ingat, betul tak? Sayyidina Umar sendiri melantik anak beliau Hafsah radhiyallahu anha untuk menguruskan harta menyerahkan amanah dia kepada Hafsah. Ini hak keluarga Sayyidina Umar lah, ya, melantik anak perempuan dia. Memang betul kadang-kadang kita pun simpan duit berbanding dengan orang perempuan, rasanya perempuan lebih cermat lah, lebih berhemah kita bagi berbanding orang lelaki. Orang lelaki dapat duit, jumpa kawan dia belanja kawan, duit banyak, ya. Nampak kotak rokok, nak beli rokok, pantang nampak benda. Bagi orang perempuan dia jaga sikit lah. Lagi orang perempuan janganlah bawa dia ke kedai banyak ni emas, kedai emas dia habis. Pada berhebat mana bawa depan kedai emas dia habis. Oh, gegar semua duit. Tak, itulah kita kalau bawa kereta, bawa orang rumah, jangan lalu sebelah kedai emas. Saya menyimpang bawa kedai emas lah, betul lah. Ini satu ini kena RM2 saja ke. Jadi tuan-tuan dan muslimin dan muslimat, Allah saya gurau je lah, tidak ada apa ni, semoga insyaAllah kita jumpa lagi pada waktu akan datang. Apa yang baik itu daripada Allah SWT, yang kurang itu daripada saya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'il muslimin wa muslimat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. اللهم أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.